Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناسا. إنكم لتقولوا قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقول إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. فإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إنه كان حليما غفورا. Wa auful kaila iza kiltum. Sempurna olehmu akan sukatan apabila kamu bersukat. Tentu.
Sempurna olehmu akan sukatan apabila kamu bersukat. Dia ada dua, satu sukatan dan timbangan. Sejak daripada dulu lagi ada sukatan dan ada timbangan. Sampailah ke hari ini sukatan dan timbangan itu dipakai. Mana Islam menggalakkan orang Islam menceburi dalam bidang perniagaan. Tu Allah sebut Allahu bai'a. Allah Taala haram, Allah Taala halalkan berjual beli, berniaga. Wa harramar riba. Yang Allah Taala haram ialah riba. Allah Taala halal kita berjual beli. Dan Allah Subhanahu wa taala tunjuk cara kita berjual beli, berniaga. Bahkan dalam kitab-kitab fiqh ada bab nama dia bab buyung, bab jual beli. Cuma kena jujur dalam jual beli, yakni kena jujur dalam perniagaan. Itu. Bila sebut berniaga, dia ada dua. Satu jenis timbangan, satu jenis sukatan. Ada jenis sukatan, ada jenis timbangan. Jadi timbangan-timbangan itu menurut zaman bertukar makna-makna dia. Sukatan pun bertukar. Zaman dulu bila kita panggil sukat, dia ada sukat, dia ada gantang, dia ada cupok, dia ada kepui. Kepui yang panggil, kepui, ya. Kepui. Tak dengar lama dah tu. Dia ada gantang, dia ada kepui, ya, macam-macam dulu. Itu sukatan di zaman dulu. Jadi bila mari zaman kita tak pakai gantang dah. Kita tak pakai cupak dah, kita tak pakai kepoi dah. Tetap ada sukatan. Sukatan itu ditukar. Wallahu a'lam, bila ditukar dipanggil liter. Benda-benda sukat ni kita dipanggil liter. 1 liter, 2 liter, 3 liter. Botol air dia tulis liter. Apa dia lagi? Minyak dia guna liter. Asalnya yang tu cupak dengan gantang lah. Tapi ditukar kepada liter. Begitu juga timbangan. Timbangan mungkin kita yang tua-tua ni dah ingat kati. Atas pada kati tu ingat dah. Hari ni kati dah tak dipakai dah. Tukar guna kilo. Guna kilo. Itu. Mungkin sebelum tu guna pound. Masa ada kati ada kilo dulu, budak-budak ni dikira pound. Berasa tak gamak sangat nak tanya anak hang berapa kilo. Macam guni beras pula. Orang dulu tak gamak nak sebut anak berapa kilo. Orang tanya berapa pound. Berapa pound. Lah ni main kilo. Orang pun timbang kilo, lembu pun timbang kilo, gula kopi pun timbang kilo. Pakai kilo belaka. Orang dulu orang dia tak panggil kilo, dia tak panggil kati, dia panggil pound. Pound. Tu cerita dia. Oleh kerana pound ni tak masyhur sangat, bila sebut 2 pound, 3 pound, orang kita tak tahu apa dia pound, tiba berapa kilo? 3 kilogram. Tenang, 3 kilo. Baik. Jadi maknanya Islam terlibat dengan cara tak langsung dalam semua jenis-jenis timbangan. Semua jenis-jenis sukatan. Gitu. Cuma macam kata tadi lah, boleh dikatakan ni orang tak pakai terus dah sukatan dalam bab gantang. Tapi kita lupa seolah-olah tak ada sukatan. Ada, cuma sukatan itu ditukar dengan liter lah ni. Liter. Jangan tipu dalam liter. Dalam betul botol tu 1 liter, kadang-kadang boh penuh, kadang-kadang boh sikit. Itu ada penipuan. Sampai hari ni pun. Kadang-kadang kita beli air. Air tulis 1 liter. 1 liter tu tak penuh sampai muncung dia di atas. Setengah penuh. Itu maknanya tipu dalam sukatan. Ada Allah Ta'ala pesan jangan buat begitu. Kita beli air ke, kita beli mineral ke, kita beli apa-apa, minyak contohnya minyak. Minyak. Maknanya sukatan minyak dia tulis berapa liter. Dalam tu ada berapa liter. Kadang-kadang bila tengok ada yang penuh terus sampai ke penutup dia. Ada yang turun tak sampai. Ada lebih kurang 1 inci, 2 inci lagi nak sampai penutup dia apa semua. Tapi tulis sama 2 liter. 2 liter. Itu maknanya kata Allah jangan buat begitu. Kita belajar dah dulu bagaimana Allah Ta'ala hancurkan kaum Nabi Syu'aib. Apabila mereka menipu dalam sukatan dan timbangan, lalu Allah Ta'ala balakan. Mungkin juga kita sekarang menghadapi coronavirus ini, COVID-19 ni. Sampai dunia menghadapi yang kita tak tahu bila nak selesai.
Tak nampak jalan-jalan, coronavirus ni akan tamat. Allah Ta'ala pernah menghancurkan kaum-kaum dulu, termasuk kaum Syuaib, kaum Nabi Syuaib alaihi salam, kerana mereka tipu dalam sukatan dan timbangan. Nada. Hari ini juga patutnya kita kena muhasabah diri. Di mana yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka, Allah Subhanahu wa taala hantar bala ini untuk kita insafi. Mungkin dalam sukatan dan timbangan, hari-hari terlibat dengan penipuan. Nama nibatnya tulis sama 1 liter, tapi ada penuh, ada yang kurang penuh. Betul lah kita kata Allah sikit saja, nak kira apa semua. Dia sikit lah kalau 1 botol. Dia keluar bukan 1 botol, puluh ribu botol sehari. Kalau minyak 10,000 botol sehari, 100,000 botol sehari. Kalau dia curi sikit, banyak. Kalau jenis apa dia ni, orang panggil kodia dalam apa semua, dia keluar sehari-sehari 100,000 botol sehari. Kalau sikit, banyak. Akhirnya berlaku penipuan kat situ. Ingat itu. Baik. Dan sempurna olehmu, kata Allah, sempurna olehmu akan sukatan apabila kamu bersukat. Bila kamu bersukat, sukatan kamu tu hendaklah sempurna. Biarlah sempurna sukatan, betul-betul sempurna. Bila kamu berniaga, hak jenis sukatan, jenis beras lah ni pun dulu pakai sukatan, lah ni tak pakai sukatan, dah pakai timbangan. Pakai timbangan, semua main timbang dah. Itu. Tapi macam saya kata tadilah, bukan kata semua pakai timbangan. Masih lagi kita guna sukatan, tapi tak guna gantang, guna liter sampai kita tak sedar. Bila sebut, oh tak ada dah sukatan zaman lah ni, kata tak ada. Minyak diguna berbentuk liter. Semua banyak benda, banyak juga. Bila sebut perniagaan ni, dia tak boleh lepas daripada sukatan dan timbangan. Wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbang oleh kamu dengan timbangan yang betul. Timbang oleh kamu dengan timbangan yang betul. Kalau sukatlah bagi betul. Kalau timbanglah bagi betul. Wahai peniaga, wahai pembeli, sukat bagi betul, timbang bagi betul. Ambillah pengajaran. Allah Ta'ala pernah balakan satu kaum dahulu, kaum Nabi Syuaib alaihi salam, kerana mereka suka tipu dalam perniagaan, sukatan dan timbangan. Kata Allah itu. Baik. Bila ni setengah tu dia ada kilo dia ada 2 kalau orang berniaga ni. Kalau dia nak beli, dia guna kilo lain. Kalau dia nak jual, dia guna kilo lain. Dia guna kilo lain. Dia ada 2 kilo. Hak dia nak beli kat orang, dia guna kilo lain. Hak dia nak jual, dia guna kilo lain. Adalah sebab dia tu. Kalau hak dia nak beli tu, dia hunduk, orang panggil dia hunduk ke belakang sikit. Supaya benda tu nampak macam ringan, padahal ada lagi kat situ 2-3 kilo. Tu dia nampak dia untung. Gitu. Kalau dia nak jual kat orang apa semua, dia tolak mata kilo pergi ke depan sikit. Adalah caranya. Dia berat macam mana apa semua tu. Tapi kita orang Islam tak boleh buat macam tu. Tak boleh. Kalau tipu, maka perniagaan kita akan hancur. Di akhirat tentu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, bahasa kita sebut lalu, tak berkat. Sebab tu menego ni kena jujur. Jujur ni yang menyebabkan berkat. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kejayaan. Kadang-kadang perniagaan tu bukan orang Islam pun, orang kafir. Dia kafir, tapi meniaga dia maju. Kenapa? Dia jujur. Kita tengok macam kedai makan tu. Kenapa orang kita tak boleh buat perniagaan yang berkembang seluruh dunia macam KFC, macam pizza? Pergilah dunia mana, semua ada. Kadang-kadang orang memilih nak makan KFC, orang pilih nak makan pizza, kerana ada di sana jelas. Sebelum makan kita bayar dulu. Macam mana kita tengok di gambar, macam itulah ada di pinggan. Dan pelayan-pelayan diajar supaya mesra, cepat, cekap. Diajar pula semua dalam tu bersih, apa semua. Jadi orang berasa selesa. Jadi perniagaan mereka maju. Kenapa? Di situ ada kejujuran. Cuma pemilik KFC itu, ialah kalau hak franchise sini orang Islam, tapi hak asalnya mari daripada Amerika. Itu ada kemajuan. Kenapa? Kerana walaupun mereka tak Islam, mereka mengamalkan ajaran Islam dalam perniagaan mereka berkembang.
Saya ingat baru ni cerita Pilah tahun ni. Pergi mesyuarat di Pahang, di Temeloh. Sampai malam. Lapak tak tahulah lapak. Kita ni tak biasa pergi kat belah Temeloh tu. Orang Temeloh ada semua. Tak biasa pergi kat Temeloh tu. Orang panggil nak makan pun tak erti. Pusing kat bandar Temeloh tu. Jumpa kedai makan dalam bandar. Dalam bandar, tepi bandar semua kedai makan. Berhenti. Duk sat marilah tukang ambil order. Orang makan ramai. Dia ingat orang makan ramai tu kira bagus lah. Ada. Duk sat mari ambil order tu. Pakai seluar sekerat. Seluar tidur tu. Dengan muka berbangun tidur, dengan misai bertojah masuk kok bibir dengan apa semua, dengan taik mata berkeping. Allah, apa semua. Gitu. Dah ambil order, ambil pi lah. Gitu. Budak-budak dia makan tak kira saya suat semulut tak lepas nak muntah. Tak ada nama orang Islam. Nama orang Islam. Apa semua. Gitu. Tapi kebersihan tak ada. Ada kegamuk. Pian mak mai ambil order kat kita seluar suku 3 suku tu. Ambil order. Macam dengan muka bangun tidur dengan apa semua. Allah tu hak dia mari depan kita, hak dia goreng di belakang macam mana tak tahu lagi. Kita pakai sunat dalam saja ke mana kita nak tahu. Itu semua. Hak benda hak persembah depan kita tu. Saya lapar dah mari hari Sabtu lah tak silap apa kuliah saya pergi dia mesyuarat dia apa semua dia Temeloh. Dan semua. Saya kata makan 2 mulut tak lepas makan dah. Dah nak pergi cari kedai lain tengah malam tiba. Pagi-pagi nak pergi mesyuarat balik. Saya kata kita singgah makan KFC lah senang. Tu. Saya ni bukan makan sangat tapi nak ajar budak-budak. Tengok dengan bersih dia, dengan cekak dia, dengan apa semua dia semua. Gitu. Makan nasi kat sini pasal apa? Sagi ustaz takut pula dah semalam tak makan dah pergi order pula tak makan pula pagi ni mampu aku. Orang panggil. Maknanya Islam mengajar bersih. Cekak. Tak kira lah siapa pun. Soal akidah, orang Islam ni dia ada special lagi. Dia ada akidah. Dia tak mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah tu satu benda yang kotor dah. Sepatutnya kita lebih baik. Kita lebih baik, kita lebih cekak. Kenapa sampai ke hari ini tak ada? Tak ada yang KFC, macam KFC. Kalau ada pun buat sekejap nak lawan KFC meruduh. Apa semua. Dulu ada lah. Tak ada macam pizza, macam apa semua. Satu dunia KFC. Pergilah dunia mana pun, cerok mana pun. Itu. Bahkan kalau orang tengok kotak tak lalu makan tempat lain, masuk tempat mereka boleh makan. Walaupun negara tu kotak sekalipun. Kotak sekalipun. Itu. Pergilah tempat dia, baik Bangladesh ke, pergi mana-mana hak kotak sekalipun, Indonesia ke, tapi masuk kedai mereka pasti tepat. Dia janji 5 minit sampai. Janji 3 minit sampai. Sepatutnya itulah kita orang Islam. Dan kita tengok dia maju, dia berkembang, dia maju, dia berkembang. Ada dia pekan sikit je buka lah kedai dia. Adalah bandar sikit je ada 2-3 cawangan kedai dia. Apa semua. Kenapa? Allah Taala sebut kamu akan berjaya kalau sekiranya kamu buat kena macam mana yang Allah Taala kehendaki. Pertamanya sukatan dan timbangan. Sukatan dan timbangan. Bahkan sukatan timbangan ni lah perlu. Orang panggil. Kadang-kadang orang pergi makan kedai kemarin sedap. Hari ni tak sedap. Lusa sedap pula 2-3 hari tak sedap. Dia tak boleh jaga dia punya resipi dia. Dia tak jaga. Orang pergi makan. Makan-makan hari tu sedap. Pakak balik cerita kat kawan-kawan. Jom kita pergi makan kedai tu sedap lah apa cukup. Masih lemak apa semua elok. Esok pergi pula. Haram tak sedap pun. Pula. Pasal apa? Pasal jenis tak ada sukatan. Tak ada timbangan. Nak buh gula banyak mana, nak buh garam banyak mana, nak bubuh apa dia ni cabai banyak mana, pakai lepak-lepak gitu saja. Hari tu mood dia bagus sikit, buh elok sikit. Hari tu dia geram kat orang, dia buh cabai banyak sikit. Nampak akhirnya berterabuh habis. Ada. Itu. Jadi kalau ikut kita kini, sempurnakan sukatan, sempurnakan timbangan kalau kamu nak maju. Bukan soal kamu tipu orang dengan sukatan dan timbangan saja, termasuk juga jenis masak-masakan kamu.
Masakan kamu, setengah orang cermat-cermat jangan kata di kedai, di rumah dia pun ada gram letak depan tu apa semua. Gitu. Ada gram. Main dok agak-agak je apa semua. Gitu. Jadi ada, bahkan nak jadi apa satu, nak jadi kek yang sempurna, nak jadi roti yang sedap, nak jadi apa semua. Kenapa? Semua ni timbang. Tepung banyak ni, berapa gram. Telur berapa biji. Apa dia? Gula berapa gram. Garam berapa gram. Semua disukat belakang dibubuh. Nega lah 10 tahun, 100 tahun pun rasa dia sama aja apa semua. Kenapa? Dia sempurna sukatan dan timbangan. Itulah yang dibuat dalam KFC, dibuat dalam Pizza Hut, dibuat apa semua. Tapi kita mengaji saja kau duk ngangah. Main nak buat apa-apa main capak depa bumbang sudah. Itu. Hari ni sedap, esok tak sedap. Hari ni apa semua. Jadi kita tak berjaya. Tak berjaya. Sebab itu orang Islam kena guna betul sukatan dan timbangan. Bahkan di akhirat esok pun kita belajar, akhirat esok ada mizan, ada timbangan amal. Ada timbangan amal. Itu. Jadi sempurnalah. Kalau kita nak maju di dunia, macam kita berniaga buka kedai makan apa semua, kena sukat bagi elok-elok. Sukat bagi elok, tak lari. Makanlah hari ni, lusa, tulak, tunggil pun tak lari dia punya rasa dia. Selalu kita tengok restoran-restoran yang macam ni, dia berjaya. Sama juga kedai runci, yang sukatan dan timbangan dia tepat. Dia akan berjaya. Dia akan berjaya. Sebab tu ini kunci kalau nak berjaya. Kadang-kadang kita buat lebih kurang. Kita buat lebih kurang. Kita tengok kedai-kedai makan. Ada. Dia bukan ada kira. Ada. Dia tak beri siap kira apa semua. Hak tu betul-betul tak Islami. Kadang-kadang makan dulu kira, kemudian tanya tadi makan apa? Dia makan apa? Dia kira nasi, dia kira lauk, kira apa semua, siap apa semua. Betul ke tak betul? Nasi dikira sama. Orang tua ambil nasi senduk je. Budak muda-muda ambil nasi macam gunung raya. Bubuh tinggi apa semua gunung. Kita ni 2-3 senduk je nasi. Ada bukan banyak mana. Dia tak mari kita tengok, tak mari tengok pakai tiba. Ini semua ni kerja-kerja haram buat di kedai-kedai makan. Buat kedai makan. Gitu. Ayam yang dia potong tu harga sama. Paha harga sama. Tapi paha tu sama besar ke? Dia potong-potong sama besar ke? Nampak sama besar. Timbang ke tak? Timbang ke tak? Tentu tak. Tentu dah. Inilah orang panggil kadang-kadang kedai tu maju sekejap, lepas tu mudu. Maju sekejap, mudu apa semua. Kenapa? Malah nak sukat, malah nak timbang. Sepatutnya paha ayam, tak tambah kita pula jenis bela ayam. Ayam duk beli kot market pula ada paha besar, ada paha kecil apa semua. Tapi ambil apa tadi? Paha. Apa harga macam ni? Dia bukan paha besar, paha kecil. Dia kira paha harga banyak tu. Inilah semua ni menipu dalam kedai makan kita duk makan selalu. Ada pakai ikut dan je apa semua ikut. Padahal Allah Ta'ala sebut sempurnakan timbangan kamu, sempurnakan sukatan kamu. Jenis sukat sempurna sukat bagi elok-elok, jenis timbangan sempurna timbangan elok-elok. Nampak tak ini benda yang berlaku? Akhirnya kita tak boleh pergi ke mana. Kalau kedai tu saja. Kedai tu saja. Macam contoh tadilah, ambillah contoh KFC dengan pizza tadi. Pergilah dunia mana pun, kalau pizza besar tu, tebal tu saja. Pergilah paha ayam besar restoran KFC mana pun sekalipun, paha besar tu je. Harga sama je pergi mana. Kita ada. Hak Islam ni pula. Tak faham. Kadang-kadang makan dulu berfikir. Tadi makan apa? Kita pun kena ingat. Masa kita kata marilah kira, tak apa makan dulu sekali kira. Allah, ni semua ni susahlah. Kita sagi kira sikit sagi takut hak tak kira tertelan jadi haram pula. Kira banyak pula memang tak puas hati dah tu. Macam kita ambil lauk, ambil sayur, contoh ambil sayur. Setengah-setengah sayur kita nak ambil banyak mana sangat. Dan setengah-setengah ambil sayur belambak apa semua. Memang tak betul. Memang tak betul yang tu. Ni ayat kita belajar tu di mana? Tu cerita dia. Kalau kita hak cerita tu tak betul, sagi kita makan benda hak tak betul. Itu. Saya pun selalu temu benda begini. Kadang-kadang saya cerita lebih dah api lah. Ada cerita lebih. Nasi satu. Tak mahu ambil setengah. Padahal kita duk makan setengah saja kira satu senang. Sagi kita kira setengah, sagi tak terlebih macam mana pula. Terlebih macam mana pula apa semua. Itu. Tak apalah mungkin kalau ada duit sikit. Kalau orang tak ada duit. Ini tak apalah lebih kurang. Itulah menega tak berkat. Tak berkat lagu tu semua. Patutnya kena tunjuk berpuas hati.
Ada pembeli pun puas hati, penjual pun puas hati. Itu ada dalam Quran. Akhirat esok dihisap. Kalau kita buat kerja tak betul. Dia tak betul. Sebab di rumah kita tu nak goreng ayam apa semua, kalau kita nak jual, timbang lah. Timbang kalau seketul itu berat berapa? Berat berapa? Sama je. Apa semua. Kalau berat berbeza, hendaklah dia asing. Petak ni harga ni, petak ni harga ni, petak ni harga ni. Nah, dia semua. Dulu kerajaan cukup jaga harga-harga barang. Lah ni nampak slow dah. Picek tak ada harga kena. Ada. Tu cerita dia. Banyaklah penipuan. Baik. Wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbang oleh kamu dengan timbangan yang betul. Timbang oleh kamu dengan timbangan yang betul. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Bermula demikian itu, menyempurnakan sukatan dan timbangan itu, ada ia terlebih baik. Kata Allah, kalau kamu sempurnakan timbangan kamu, sempurnakan sukatan kamu, adalah terlebih baik. Apa makna terlebih baik? Ulama kata terlebih baik ni tenteram kedua-dua pihak. Pembeli pun hati dia tenteram, penjual pun hati dia tenteram, terlebih baik. Bila tenteram, esok pembeli dia pergi pula. Sebab hati dia tenteram, dia puas hati. Bila orang ni tenteram, orang ni tenteram. Tenteram kalau terjemah dah puas hati, kau ni puas hati kawan. Itu menyebabkan pelanggan kamu ramai. Bila pelanggan kamu ramai, kamu tak cukup nak support kedai, kamu buka lagi satu cawangan. Pun kamu sempurna timbangan dan sukatan, orang puas hati, orang rasa tenteram, orang rasa damai, buka lagi satu cawangan, cawangan buka ni berdasarkan keperluan. Ni kita nak buka hak satu tu pun nak hidup tak mau nak mati segan. Kenapa? Kerana kita tak sempurna sukatan dan timbangan. Betul lah kita kata saya tak tipu apa semua, bukan soal tipu tak tipu, tapi soalnya tak tenteram. Dia kata tak apa, lebih kurang kita halal beralai, mana boleh. Ada buat bagi sempurna. Cubalah kita try. Bukan try, kena buat lah. Nak buka kedai makan contohnya, memang ada sukatan-sukatan di rumah kita potong ayam, kita timbang dulu. Nah gitu. Kalau jenis ayam nak goreng suka, tepung banyak mana, gula apa banyak mana, cabai banyak mana, suka bagi elok apa semua. Zalika khairun. Bermula demikian itu terlebih baik. Baik ni Allah tak sebut baik. Baik ni hati kita tentera, rezeki kita berkat, perniagaan kita maju, semuanya sempurna. Semua sempurna. Itu cerita dia. Buat macam mana yang Allah Ta'ala ajar dalam Al-Quran Karim. Inilah yang kita duk belajar. Al-Quran menjadi salah satu daripada rukun iman. Bukan sebut saja rukun iman, beramal apa yang Allah Ta'ala ajar dalam Quran. Termasuk dalam sukatan dan timbangan, dalam semua hal. Itu cerita dia. Baik. Wa ahsanu ta'wila, dan timbangan itu adalah ia terlebih baik dan terlebih elok kesudahannya. Kata Allah, bermula demikian itu terlebih baik dan terlebih elok kesudahannya. Maksudnya, kalau kamu sempurnakan timbangan kamu, sempurnakan sukatan kamu, itulah terlebih baik bagi kamu. Terlebih baik bagi kamu maknanya pembeli pelanggan kamu pun puas hati, kamu sendiri pun meniaga puas hati, dan elok, terlebih baik, terlebih elok kesudahannya. Apa terlebih elok kesudahannya? Kamu akan dapat hasil. Niaga kamu makin maju. Sehingga tak cukup kedai tu nak support, kamu buka lagi satu cawangan. Hak tu pun ikut juga sempurna bagi elok, tak cukup buka lagi cawangan, terlebih baik bagi kamu di depan. Di akhirat nanti kamu dapat pahala banyak. Harta kamu banyak, kamu boleh derma, kamu boleh keluar zakat gitu gini apa semua, dan kamu juga boleh menyelesaikan apa hajat-hajat orang apa semua, maka terlebih baik bagi kamu. Jadi niaga kamu tu ibadah. Tu cerita dia. Jangan ada penipuan dalam perniagaan. Nada. Jangan buat mudah main je. Orang buat nasi lemak sama. Nada, nasi lemak. Nasi lemak ni banyak dia pakai sukatan. Dia tak pakai timbangan, dia pakai sukatan. Jadi sukat bagi betul. Kalau jenis bubuh dalam apa dia dalam mangkuk tu, bubuh dalam mangkuk bagi sama tak tekan. Semua tak tekan. Setengah orang dia buat dia tekan, tekan semua. Jangan main ikut dan saja, ikut mood, tak boleh. Bolehlah pakai sukatan tu kerana dia guna apa dia mangkuk sebagai sukatan. Tapi siapa beli pun sama. Jangan aku beli banyak, awak hang beli sikit. Orang dah terasa tertipu, orang dah rasa kena tipu. Tak boleh. Menyebabkan hati orang tak tenteram. Bila hati orang tak tenteram, kamu berdosa.
Lepas pada tu perniagaan kamu pun tak pergi ke mana. Lagu tu saja. Itu. Jaga elok-eloknya ni. Semua sekali lah dalam bab, bukan bab kedai makan saja. Bab kedai barang ke, kita jual apa-apa ke, kalau hak suka, sempurnakan sukatan bagi elok. Kalau hak timbang, sempurnakan timbangan bagi elok. Tu cerita dia. Macam kadang-kadang tak apalah, saya bagi lebih. Bagi lebih tu pun tak betul. Kita takut tak apa, oleh kerana kita takut tak betul, kita bagi lebih. Nada, kita bagi lebih apa semua. Mungkin kita nampak sikit, tapi kalau banyak sangat, macam sesengah kan, dia meniaga, dia tak letak duit shilling atas meja, dia tak cukup. Kadang satu masalah lah. Satu masalah. Pasal apa? Ada dia pecah ke tak? Ada dia shilling ke tak? Meniaga torok apa? Kadang-kadang kata gitu semua. Gitu. Kami tak ada dia pecah. Meniaga pasal apa yang boleh goreng lauk begitu banyak, buat gulai begitu banyak apa semua, nak sedia duit shilling pun tak boleh. Nak sedia dia, kita pernah ke pergi kedai KFC ke kedai sebut lagi. Minta maaf lah cik, kami tak ada duit shilling. Ada duit shilling ke tak? Semua cukup lengkap, ada belakang, ada apa semua. Maksudnya bila hang mega, hang kena sedia duit shilling tu. Hang kena sedia duit pecah tu. Apa semua? Ini cerita dia. Kadang-kadang tak apalah, dia tak ada pecah, tak apa RM1, tak payahlah halal. Tak ada pecah pertama kupang, tak payahlah halal. Apa semua? Kira tolak sehari 2 hari 3 hari 4 hari, akhirnya jawapan dia mega rugi. Pasal apa? Hak RM1 tu untung, hak 5 kupang tu untung. Oleh kerana dia tak siap duit sekupang, duit RM1 dalam apa dia, dalam laci dia, yang menyebabkan dia rugi. Kedai tutup. Dia ingat tak apa, sekupang 2 kupang RM1, 2 ringgit sekupang, 2 kupang RM1 sehari saja dah banyak mana dah. Dah banyak mana dah. Betul lah kita nak sedekah, tuan-tuan sekalian, cuba kita buat. Ini meniaga. Ini meniaga. Kita pergi masjid ni, hari ni kita sedekah. Hak pergi surau ni kita sedekah. Apa semua. Barulah meniaga kita tu boleh kira dengan sempurna, boleh buat akaun dengan sempurna. Akaun semua. Meniaga kita akan meniaga. Ini sekupang, ini 2 kupang. Ni masalah kita pergi, Allah susahnya duit shilling tak ada. Allah susah ada RM1 apa semua. Semeluat tu kedai begitu. Benda balas tu nak selesai tak payah. Tak reti nak meniaga. Nanti sekalian. Tak reti. Patutnya yang tu tak timur isu. Tak timur masalah. Membagi. Tu cerita. Kadang-kadang kawan tu duk tunggu je, duk cari. Ada pecah apa semua. Akhirnya aku pun kalau dah apa semua. Tak apalah, saya halal lah. Kita duk tunggu dah apa semua. Halal ke haram tak tahulah tu. Dia duk tunggu lama sangat. Tak payahlah, tak payah apa semua. Pasal apa dia tunggu tadi? Dia tunggu, dia nak balik duit 5 kupang dia tu. Tapi dah lama sangat, ambil hang lah. Maksudnya gitu. Tu cerita. Maksudnya dia kata halal. Tapi oleh kerana saja kita buat begitu menyebabkan supaya dia bagi. Menyebabkan dia duk tunggu lama caca 5 kupang. Yang laki duk tunggu dalam kereta tu. Orang tua tu pasal gini angin pun semua kerana 5 kupang. Lah tak api lah. Tapi kalau ada dia nak. Ada dia nak. Tapi masalahnya tu. Sebab tu biarlah kalau nego ni duit pecah tu bagi ada siap-siap. Beli bawah tu gundi letak dalam tu. Bui. Pergi tukar bawah tu gundi. Tak. Ni nak nego balas tu pun susah. Menyusahkan orang. Tak ada. Menyusahkan orang. Kita pun kadang-kadang kata tak payahlah. Tak payahlah tu apa maksud? Dia halal ke tak halal? Tak ada. Itu. Kalau dia halal, mempanggil betul. Ni dia pun hati tu berasa berat nak halal, tapi oleh kerana nak pergi cari duit tak ada, bagi pergi lah. Tu cerita dia. Tak boleh. Biar sempurna elok. Sukatan, timbangan, kiraan kita bagi sempurna. Boleh tepat. Tu cerita dia. Masa derma, kita derma. Masa sedekah, kita sedekah. Masa meniaga, kita meniaga. Supaya senang kita nak buat akaun. Ni masa tu lah nak sedekah, masa tu lah nak bagi, masa tu apa semua jadi kelang kabut habis. Itu. Baik. Bermula demikian itu menyempurnakan sukatan dan timbangan itu, ada ia terlebih baik, kata Allah. Dan terlebih elok kesudahannya. Akhir sekali kamu akan dapat terlebih elok kesudahannya. Itu. Apa dia terlebih elok kesudahan? Membawa kepada kemakmuran. Ulama tersebut. Gitu. Membawa kepada kemakmuran. Menjadi makmur. Kalau sekiranya dalam satu daerah, dalam satu negeri, dalam satu negara, orang jaga sukatan bagi elok-elok, dia timbul kemakmuran. Saling hormat menghormati. Semua orang puas hati. Semua orang puas hati. Jadi tak ada lah timbul deki-deki geram kau ni tak ada. Apa semua? Kalau kawan ni kena tipu, hari ni aku kena tipu dengan dia. Tak apa, esok kopi tak aku nak ajak dia pula macam mana. Dia timbul begitu. Hari ni aku ajak pula. Dia tipu pula. Jadi akhirnya timbul hara-hara. Kenapa? Kerana orang tak timbang dan sukatan dengan betul. Itu.
wala taqfu ma laysa laka bihi an. Dan jangan kamu berhenti barang yang tiada engkau ketahui. Jangan kamu berhenti barang yang tiada engkau bagi engkau dengan ilmu. Gitu. Apa makna wala taqfu? Jangan kamu berhenti daripada barang yang engkau tidak ada ilmu. Maksud macam mana? Jangan engkau menurut sahaja barang yang engkau tidak berpengetahuan. Barang yang engkau tidak berpengetahuan. Maksud, jangan kamu berhenti barang yang tiada engkau dengannya ilmu. Artinya jangan kata barang yang tiada engkau ketahui. Ataupun kalau ikut yang terjemah yang atas, jangan engkau menurut sahaja barang yang engkau tidak berpengetahuan. Baik, benda kita tak tahu, kita pakai ikut je kata Allah. Jangan. Kamu kaji dulu, kamu siasat dulu, kamu tanya dulu. Jangan main turut saja. Dan bagaimana ada orang kata lagu tu mana aku tahu. Tak boleh kata Allah. Jangan main ikut mengguta tuli je, orang suruh buat orang kata apa kata ikut dan gitu. Tak boleh kata Allah. Jangan. Biar kamu ni ada ilmu. Tu Allah fas'ala ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang reti kalau kamu tak reti. Tanya ahli dia. Tapi ni main ikut orang je. Orang kata apa? Orang kata bibi ikut membuta tuli. Biar kita ni ada ilmu. Biar ada ilmu supaya orang ni tak boleh tipu kita. Ya Allah sebut itu. Jangan kamu berhenti barang yang tiada engkau ketahui dengan ilmu. Arti jangan kata barang yang tiada kamu ketahui. Benda yang kamu tak tahu jangan cakap. Benda yang kamu tak tahu jangan cakap. Satu. Ataupun jangan kamu ikut saja tanpa kamu tahu ekor kepala. Jangan. Dalam semua apa pun. Tambahlah ni zaman apa dia ni? Apa dia? Skamer ni apa semua. Jadi itulah orang-orang ni yang duk kena selalu ni. Jadi tak ada ilmu. Orang kata hang nak kena apa dia barang hang ada sampai di Kuala Lumpur pergi ambil, barang ni pula ada apa semua kita kelang kabut dah. Akhirnya kita kena tipu. Kita kena tipu. Sebab tu biar kita ada ilmu. Sebab tu ngaji biar kita ni ada ilmu, kita faham. Tak mudah orang mempermain dan memperbodohkan kita. Sama dalam soal politik pun sebut. Jangan kita ikut saja. Orang nak buat apa buat. Apa orang nak buat pada negara kita lantak pi. Kita sudah kerja semayang puasa buat ibadat sempurna sudah. Apa depa nak buat di Kuala Lumpur lantak pi. Jangan. Kita kena ada ilmu. Depa ni nak buat negara kita pi ke mana? Ini negara warisan yang peninggalan nenek moyang kita. Lepas pada kita mati pula cucu cicit kita nak duduk. Tentulah kita nak tinggal pusaka negara ini dalam keadaan sempurna. Aku tua jangan nampak aku ni bodoh. Kamu boleh tipu. Pergi goreng musim pilihan raya gini-gini hang pakai ikut apa semua. Lepas tu kamu kau ikut dan kaya raya nak cuci cicit kamu. Yang kami ni susah. Apa semua. Tak boleh. Kita kena ada ilmu. Jangan main ikut saja. Orang nak buat apa lantak pi. Kamu punya pasal. Tak boleh kata Allah. Kita kena fikir. Apa nak jadi? Ni cerita. Sedarlah tuan-tuan sekalian. Jalan ni dah jadi. Elok dah tuan-tuan sekalian. Sempurna dah. Gitu. Kita pun rasa puas hati apa semua. Duduk kelang kabut pula. Tak apalah hak kata jadi Perdana Menteri 13 bulan ni, kita tahu dah. Yo tahu halau gitu apa semua. Lantak pilah apa semua. Hak kita ni. Ini senang cakap tuan-tuan. Yang nak pertahankan negara, nak pertahankan kerajaan hari ni, duduk kat UMNO. Duduk kat UMNO. Kalau mereka berasa nak pertahankan kerajaan ni, duduk elok. Kalau berasa nak beruntuh pun, kacau bila habis tu. Ikut sukalah. Tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala dah tunjuk dah. Tuan-tuan sekalian. Rasa tak puas hati ni, tak puas hati begini, lagu ni apa semua gitu. Terpulanglah. Duduk kat hampa. Tuan-tuan sekalian. Duduk hampa je. Dulu rujuk duduk sengak apa semua, tak tahu apa semua ni. Bagi sikit luang apa semua. Dia bercakap lagu ni apa semua. Kalau orang tanya saya, macam mana? Terpulanglah kat UMNO. Nada. Terpulang kat UMNO. Tuan-tuan sekalian. Kalau mereka rasa nak tahan. Kalau mereka nak puntuh lah. Biar rakyat menilai. Tuan-tuan sekalian. Nak bagi puas hati semua pihak. Kawan nak menteri, kawan ni nak timur lah menteri, kawan ni nak GST, kawan ni GST ni apa semua. Susah lah. Tu saya kata tu kena mengaji. Kena mengaji. Kena belajar. Kena dengar kuliah. Baru boleh tahu. Tuan-tuan sekalian. Kalau kita duk berjuang semangat, tengok jadi macam mana. Tuan-tuan sekalian. Jadi macam mana.
Tu cerita. Terpulanglah. Apa nak jadi negara ni macam mana? Alhamdulillah Tok Guru Presiden PAS Tok Jadi dah berusaha sedaya upaya untuk menyelamatkan. Alhamdulillah. Nah, dapatlah kerajaan yang majoritinya orang Islam Melayu. Yang ketua ayah Menteri Keuangannya orang Islam. Yang ketua hakim negaranya apa dia ni peguam negaranya orang Islam. Banyak orang Islam apa semua. Adalah sikit orang-orang bukan Islam di situ yang tak bermusuh dengan Islam. Selesai kerja dia. Selesai kerja dia apa semua. Lah orang duk baca belakang. Tuan-tuan sekalian. Baca keadaan politik macam mana sekarang. Hak segi musuh duk jolok tu jolok pilah kerja dia. Tuan-tuan, hak kita ni. Sak lagu ni, sak lagu ni, sak lagu ni, sak lagu ni. Bagi corak ni, bagi corak ni, bagi apa semua ni, rakyat duk tengok. Rakyat duk tengok, tuan-tuan sekalian. Ikutlah. Kita pun kadang-kadang sikit kepala fikir pasal politik ni. Tak fikir jangan kita ni jadi ikut orang betul-betul begitu saja. Fikir kadang-kadang sakit kepala. Itu cerita dia. Kena mengaji. Jangan meletakkan kepentingan peribadi itu mengatasi segala-galanya. Letak kepentingan agama, kepentingan negara. Kita nak hidup hari. Kita bahasa daripada Aimani tak laku seduit. Sudah masuk dalam kubur tulang dia tulang masuk dalam kubur jadi tanah, tulang tu mula hancur berkecil, orang tengok takut. Jadi tongkorak ya. Yang penting negara ni aman. Dan tak dikuasai oleh orang-orang kafir yang bermusuh dengan Islam. Yang tak menghidupkan komunis. Yang komunis yang banyak terkorban, pejuang-pejuang Islam dahulu. Alim ulama Tok Tunggu dulu berjuang membebaskan negara daripada penjajah. Apa semua. Ini cerita. Duk bercakap tak habis-habis lagi. Duk dah diam-diam. Sabarlah. Lepas tu pelihara pula siapa nak ambil lah. Allah ketak kepala. Betul. Nok ni tak malu pula. Tuan-tuan sekalian. Tak malu. Inilah bila tak ada penterbiahan susah. Tuan-tuan sekalian. Susah. Mungkinlah bila sebut ni ada orang tak puas hati pada saya. Kalau orang tanya saya, terpulanglah kat UMNO sekarang. Sebab mereka yang ramai ahli parlimen. Kau mereka nak bertahan ke kerajaan ni, duduk dia. Nada. Kau mereka nak runtuh apa semua, hak Isyihah keluar. Apa semua, runtuhlah kerajaan ni, bagilah pula. Hak komunis pula jadi. Ada kuasa. Celek mata pokok tu. Terpulang dapat macam mana. Tok-tok kita, pejuang-pejuang kita, alim ulama kita dah berusaha meletakkan sebaik mungkin yang boleh. Kadang-kadang kita kecewa, tuan-tuan sekalian. Kerana madiyah, kerana harta benda. Tuan-tuan, kerana pangkat darjat. Tuan-tuan sekalian. Itu cerita. Baik. Wala taqfu ma laisa laka bihi an. Dan jangan kamu berhenti barang yang tiada bagi engkau dengannya ilmu. Erti, jangan kata barang yang tiada ketahui. Yang hang tak tahu, hang jangan cakap. Lepas tu, hang tak tahu, hang jangan ikut orang membuta tuli. Kena mengaji, kena belajar. Sebab tu kata Allah, jangan. Maknanya hidup kita ni kena ada ilmu. Apa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kerana pendengaran dan penglihatan dan hati itu, tiap-tiap suatu sekaliannya ada ia daripadanya ditanya. Itu. Kita tak boleh jawab saya tak tahu. Saya ikut dia. Dia kata macam tu lah apa semua. Kata Allah, kerana pendengaran, hang ada telinga boleh dengar, penglihatan, hang ada mata boleh tengok, hati, hang ada hati boleh fikir, tiap-tiap satu sekaliannya akan ditanya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada telinga pasal apa tak mau dengar elok-elok bagi faham. Ada mata pasal apa tak mau tengok elok-elok bagi faham. Ada otak pasal apa tak boleh fikir elok-elok boleh bagi fikir. Supaya kamu dapat jalan yang benar. Tapi tak, ikut saja. Walaupun benda tu salah sekalipun, ikut membuta tuli. Macam tak ada akal, macam tak ada mata, macam tak ada telinga. Esok nak jawab depan Allah Ta'ala, nak macam mana saya mana tahu dah orang yang suruh buat lagu ni saya buat tak, kamu akan kena di akhirat esok. Macam ada mata tak ada guna. Ada mata tengok, ada telinga dengar, ada otak fikir. Maksudnya begitu. Ni kita duk belajar tentang akhlak orang Islam. Ingat balik, daripada jaga anak yatim, daripada jangan membazir, kita belajar ayat-ayat Al-Fat. Banyaklah jaga adik-beradik, jaga silaturahim. Jangan buat apa, kena buat baik pada mak bapak sampailah sini. Jangan jadi bodoh, maksud dia gitu. Kita orang Islam ni jangan jadi bodoh. Sampai tak ada ilmu. Orang boleh pulah kita, orang boleh tipu kita, boleh permain kita, orang boleh sogok kita. Jangan. Akhirat esok Allah Ta'ala tanya, aku bagi telinga pada kamu pasal apa tak dengar? Pilah mengaji dengar. Bagi mata pada kamu baca lah.
Bagi otak pada kamu, fikirlah. Kalaulah begitu orang Islam berfikir, tuan-tuan sekalian, Islam dah lama kuat. Siapa tak boleh tipu. Dan pemimpin-pemimpin akan takut kepada orang Islam ni. Kenapa? Orang Islam akan bijak memilih. Yang mana pemimpin yang nak tegakkan Islam? Yang mana pemimpin nak penuh temolok dia? Yang mana pemimpin nak pada kuasa untuk menyelesaikan masalah rakyat? Yang mana pemimpin nak pada kuasa supaya dapat hidup kesenangan? Kita ada mata, kita tengok. Ada telinga, kita dengar. Ada otak, kita fikir. Kita fikir tingkah laku mereka macam mana. Tengoklah lah ni. Tingkah laku presiden parti macam mana. Tengoklah. Kita ada otak, kita ada mata, kita ada telinga, dengar macam mana cara mereka. Kita boleh hukum mereka dalam pilihan raya. Tuan-tuan sekalian, ini cerita. Hak sektor tu pergi kat dia nak jadi Perdana Menteri tu. No. Agung kata tak bagi nama. Dia kata bagi senarai lengkap. Gelong tu tahu nama. Baik pilih lah. Apa semua ni? Hak kita ni duduk elok-elok. Ni jangan orang jolok kita meloncat. Tuan-tuan sekalian, duduk bagi elok-elok. Tuan-tuan sekalian, tak apa hari dah lagi 2 tahun lebih nak pilihan raya dah. Tak apalah nak buat keputusan lagu mana. Ni lah. Tuan-tuan sekalian, tengok. Tok guru kita ajak macam mana? Relax. Tenang. Apa semua. Dah, tak buat. Kita pula tengok. Jangan main ikut membuta tuli saja. Jangan. Allah pesan. Gitu. Baik. Kerana pendengaran dan penglihatan dan hati itu tiap-tiap suatu sekalian ada ia daripadanya ditanya. Hari kiamat apa kerana dengar kepada yang haram dan lihat kepada yang tiada halal, cita-cita kerja yang haram seperti zina. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan engkau berjalan-jalan di dalam bumi itu hal berlenggang. Apa berlenggang? Sombong. Lagi kata Allah, jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini berlenggang. Apa makna berjalan berlenggang? Jalan dengan gaya sombong. Kamu duduk atas muka bumi ini jangan sombong, kata Allah. Ingat, kita belajar berapa bab dah. Sukatan jangan tipu, timbangan jangan tipu, lepas tu jangan ikut orang membuta tuli, ikut pula orang tak ada ilmu. Orang Melayu banyaklah kena tipu macam-macam, tuan-tuan sekalian. Kena tipu macam-macam. Gitu. Kadang-kadang orang perkenalkan benda hak tak logik pun dia ikut. Dulu ada orang nak buat rumah banglo. Harga rumah banglo tu 10,000 je. 10,000 saja. Bagi untuk 100 orang. Bagi dulu 10,000, siap rumah banglo harga 300,000 di Langkawi mana tu. Pakaklah masuk. Banglo 10,000 siapa tak mau. Ni, hang ada otak tak mau fikir. Gitu. Ada telinga tak mau dengar. Ada mata tak mau tengok. Gitu. Sepatutnya Islam tak boleh macam tu. Pi haji. Ni banyak ni. Ni pun kena ingat tuan-tuan. Pi haji. Orang kata ada pi haji, belanja pi haji 5,000 je pi haji. 5,000 je pi haji. Apa semua? Adalah tok Arab nak taja mana apa semua gitu gini apa semua. Pakai ala pi bagi duit kat dia. Orang pi haji. Pakej ni kadang-kadang sampai 30,000. Dia punya 45,000 je. 45,000 pakat bagi duit, kena tipu. Bukan sekadar orang tipu saja, orang ikut tu pun sama, bodoh. Ikut. Allah Ta'ala kata jangan macam tu. Kamu ada otak fikir, ada mata tengok, ada telinga dengar nasihat orang. Kadang-kadang orang nasihat tak mau dengar. Banyaklah saya nasihat tak mau dengar, pi bayar dah duit 5,000 ni tuan-tuan, nak duduk 30 hari di sana tuan-tuan sekalian. Duit kapal terbang pun tak lepas. Macam mana? Dia kata tak apa, ada tok Arab sana nak taja semua. Tok Arab mana? Ni yang duk kena ni. Tengok, kena belajar semua. Dulu pi umrah 2,500. Pakaklah bagi duit 2,500 umrah. Orang pi umrah 7,000.
Bagi apa semua. Mana lagi ni? Dia kata memang harga 6,000, tapi ada tajaan di sana. Siapa yang nak tajak? Pilah kumpulan pertama lepas pi. Hak pertama lepas pi tu balik dia cerita. Kami pi semua layan dengan elok apa semua. Depa ni pun pakak bagi lagi. Hak kedua ketiga kena. Hak pi pertama tadi guna duit orang bagi awal. Bagi awal apa semua. Ketiga keempat pakai kena. Padahal 2,500 tiket kapal terbang pun tak lepas. Macam mana? Itu. Tutup arak mana yang nak pergi tajak? Tutup arak mana? Kalau nak tajak, pasal apa bagi kat dia tu? Sudahnya kena. Yang kena ni tuan-tuan sekalian, bukan orang tipu saja. Orang yang kena tu sepatutnya tak kena lah. Dah kena je. Kalau kena sekali tak apa. Sampai 2-3 kali. Dah 3 kali. Sebab kita ikut orang tak ada ilmu. Tuan-tuan sekalian, tak ada ilmu semua. Dulu di sini pun pakak dah daftar lah haji hak murah ni cepat boleh pergi. Hak haji hak 2 tahun ni tahun dulu. Saya pun tahulah pondok ni pun tiap orang nak pergi. Saya kata saya siapa pergi dengan pakai ni keluar daripada pondok, jangan duduk. Tak mau dengar kata aku. Ibu semua. Ada bagi duit ambil balik, ada tak jadi pergi semua. Sudah hak tu lekat di Jeddah. Kalau pergi kali-kali depa tu mengewang apa semua. Ni cerita tuan-tuan. Kerana kita ni ada otak tak mau fikir. Ada telinga tak mau dengar. Ada mata tak mau tengok. Cuba tengok. Kalau pelik sangat tu jangan. Berapa kali dah kita duk kena. Hak jenis tipu-tipu benda hak pelik sangat. Hak tak logik langsung. Macam rumah tadi. Rumah banglo harga 100,000, 200,000. Dia jual dalam 20,000. Bayar lu 20,000. Kami buat cukup lekat. Bagi. Sampai apa semua sudah lari hilang sangat. Lepas tu kita pula duk pergi meranyau. Duk riuh kono kami kena tipu. Kenapa? Bukan kena tipu. Kena bodoh. Betulnya sudah. Patut malu ke orang bertunjuk. Betul duduk rumah sangat-sangat sudah. Sampai benda tak logik. Rumah 20,000 ni tuan-tuan. Boleh buat besar mana? Kita pergi bagi duit tu pasal apa? Tuan-tuan, dia bagi duit tu pasal apa? Ni. Tu kena mengaji. Nada, saya baca tafsir. Tuan-tuan sekalian, jangan marah kat saya pula. Tuan-tuan sekalian, kita tak sepatutnya begitu. Ni rezeki Allah Ta'ala bagi. Kita habis puluh-puluh ribu duit tu. Buang sana 10,000, buang sini 10,000, buang 10,000. Kalau bantu orang miskin, adik-beradik kita susah, bantu adik-beradik kita yang susah pun, yang panggil banyak benda lagi. Tapi kita dah kena tipu orang ni. Kadang bukan sekali dua. Kadang tuan-tuan ada orang pula ni dia tengok orang tua nak dapat duit pencen. Dapat pula banyak sampai 300-400 ribu. Orang dah target dah orang tua ni. Dia pergi jumpa orang tua ni lagu ni pinjam kami sat ya. Pakcik 200 ribu nak buat apa? Kami 200 ribu, kami menego sat je apa semua, 200 ribu tu jadi 500 ribu. Dia pun fikir lah 200 ribu ni aku pun nak buat apa, nak makan dah bagi kawan dia. Esok duit tu sebulan 2 dapat 500 ribu, bagi 200 ribu. Hilang sangat. Tu kerja dah hantar kita pula bagi nama lah apa suruh baca Yasin. Kami pun baca Yasin untuk hang tak nak baca dah. Terus baca Yasin lah, kamu tipu apa semua. Mai sini nak sepak habis sekali. Itu cerita dia. Jangan tuan-tuan sekalian. Kalau benda tak logik, kalau berasa berkenan pun pi tanya orang-orang yang berilmu. Ahli dia, orang meniaga tanya ahli perniagaan. Agama kalau mari cerita benda-benda tak logik, pi tanya orang ada ilmu. Ada pula dia kena bila mati kena tulis apa semua, masa dia kiam tu letak tulisan tubuh tangan mayat tu, lepas tu tanam sekali. Bila malaikat tengok ada tulisan kat tangan tu, malaikat tak tanya. Hampir tanya ada ilmu. Tanya orang sama, ingat malaikat tu bodoh. Ada tulis kat tangan ni ayat-ayat apa kat tangan mayat ni apa semua, nanti malaikat tengok ada tulis tu, malaikat tak tanya. Tanya depa pakak lah tulis. Duk rasa dalam kubur tak tanya berkepui. Tuan-tuan sekalian, cuba pergi tanya, betul ke lagu ni ustaz, betul ke lagu ni tok guru, betul ke apa semua. Pergi tanya alim ulama. Yang malaikat tak tanya ni lagu mana, amalan apa, perbuatan yang macam mana. Gitu. Kita orang Islam kena cerdik.
Kena cerdik tu. Dulu banyaklah main pejabat saya kata ni, ustaz ni kami nak buat plan ni. Nak buat madrasah. Duit nak dapat dah. Gitu. Duit banyak mana ada lah, belah beli pulau ke mana nak buat ni. Ada orang jumpa bincang apa semua ni tengah diurus dapat duit ni. Apa semua tapi kena banyak di lawyer sikit. Pasal apa? Harta peninggalan Soekarno. Dulu ni ada berapa bilion tak tahu. Jadi harta peninggalan Soekarno ni hak berbilion ni, apa setengahnya dia akan bagi ke NGO ni lah akan uruskan ni untuk buat pusat-pusat ni apa semua. Tapi kena keluar sikit modal untuk lawyer. Hak ni dia nak kebahas lawyer ni. Soekarno banyak berbilion apa semua ni. Buat pelang kabut main pejabat dapat ni berapa bilion. Dari Soekarno ni orang Indonesia. Kau bantu orang Malaysia, bantu orang Indonesia. Itu semua. Itu. Saya kata ginilah. Tak usah buat lagi plan-plan nak pergi tapak, melawat tapak pun tak mau lagi. Tunggu bila dapat duit dulu. Seketui dapat duit, main kat saya. Apa semua. Sampai kelar tak main. Ni cerita. Tak duit lawyer pun hilang ni apa semua tu. Banyak. Harta peninggalan Soekarno dulu cukup banyak seluruh dunia ni. Gitu. Macam-macam lah ni. Dulu main dia tahu boleh tak tukar nama apa dia ni penasihat Yayasan Nahdah. Penasihat Yayasan Nahdah. Mari saya ni dia tua. Dia nak duduk tinggi lagi daripada tu. Penasihat. Suruh bubuh akta tukar masuk tu. Pasal apa saya ni nak dapat duit daripada berapa puluh juta. Tu ingat nak bagilah kat sini buat 5-6 juta. Apa semua tapi masuk nama saya dalam tu. Saya kata jangan. Nada, jangan. Itu. Tu tenggak nak bagi 5-6 juta. Bagi RM50 sudah. Itu semua. Pekelah hilang tengah. Kita buah-buah nama dia masuk dalam tu, dia kerja jajah nama Yayasan Nahdah dia sebagai Malaysia apa semua. Macam-macam boleh jadi. Lah ni. Banyaklah kalau kita nak cerita bab penipuan ni banyak. Tapi orang Islam Nabi sebut takkan jatuh dalam satu lubang lebih pada 2 kali. Hak makau skema ni apa semua macam-macam ada. Sebab tu orang tua-tua bila nak buat keputusan apa, kalau kita tua sangat tanya anak-anak. Ni orang pergi gempak sikit je kata berlaku apa dia penipuan apa semua, kelang kabut tunjuk nombor akaun, bagi nombor PIN semua siap. Duit habis buat habaq kat anak-anak. Nak buat apa dah? Itulah tujuan kita hantar anak-anak kita pergi mengaji tinggi. Kita sedar kata kita ni tua. Otak kita pun tak macam dulu dah. Hatta tentuan kalau kita nak wakaf pun. Kalau kita nak wakaf, kata benda kita nak wakaf tanah ni luas nak wakaf semua. Kita kena tanya anak-anak dulu. Jangan pergi wakaf tu weh. Anak-anak tak tahu. Kok anak-anak marah pula. Tanya anak-anak dulu. Macam mana ni? Ingat tanah ayah yang tua ayah nak wakaf lah. Apa semua. Itu. Kalau kita muda, kuat, segar, megah tu lain. Kalau kita tua, kita kena tanya anak-anak. Anak-anak kata tak apa lah ikut ayah lah. Dia nak wakaf apa semua. Apa buat? Kalau nak kata kami pun tak ada ayah, kalau ingat kami tumpang-tumpang nak rumah tentu tak payahlah kok. Jangan, tak payah. Dengar kata anak-anak. Tu cerita dia. Baik. Baik. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan engkau berjalan-jalan pada bumi Allah itu hal berlenggang-lenggang dengan takabur. Janganlah kamu berjalan atas muka bumi ini berlenggang megah hal keadaan takabur. Jangan. Gitu. Dan bermegah dari diri, bermegah diri. Sangat sukanya itu. Maksudnya wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Jangan. Gitu. Jangan engkau berjalan pada dalam bumi itu hal berlenggang-lenggang dengan takabur. Jangan takabur duduk atas muka bumi. Tawadhu. Jangan takabur. Ingat balik asal usul kita. Kita daripada mana? Air mani yang melekat. Jadi campur mani laki-laki, mani perempuan. Hebat kan? Sudah kita macam mana? Dikambuh masuk dalam kubur, tulang temulang kita tinggal, isi-isi dimakan oleh ular. Korek balik, tengok tulang tu macam mana. Hak takabur tu, tengok tulang macam mana. Tengkorak orang pun lari. Tulang-tulang selerak. Tengok kadang korek kubur tu, daripada besar tu bungkus bekas kecil je tulang tu. Awak nak pindah kubur. Itu hak nak takabur tu.
Daripada air mani hak melekat, sudahnya tulang-tulang yang bercerai daripada tubuh. Duduk dalam kubur, isi-isi, makan habis dengan ulat. Nak takabur apa? Hang kaya ke? Hang miskin ke? Hang ada pangkat ke? Hang tak ada pangkat ke? Sama. Jangan duk sombong. Habis. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibal tula. Kerana bahawasanya engkau itu tiada boleh engkau koyak bumi. Hang besar diri sangat, sombong sangat, berjalan pijak bumi, bumi tak terkoyak pun. Hang tak boleh nak koyak bumi, tak boleh. Bumi tentang bumi. Hang nak besar mana sangat hang, berjalan atas muka bumi, tak ada apa pun. Kan bila kadang-kadang kita Allah Ta'ala tunjuk nak bagi kita sedap. Kita kadang berjalan semut gatai kecil kan. Semut gatai ni dia punya nak gigit kaki kita tu sampai tekan kangkang. Halus je pun bukan main nak gigit. Kita ambil jari tolak hancur terus. Kuih dengan jari hancur berkecai. Halusnya dia yang nak gigit kita ni. Samalah kita dengan sama kita hidup di atas muka halus je kita tu macam semut nak gigit kaki tadi ni. Padahal bukan main tertonggek-tonggek nak gigit kaki orang. Ambil jari, hancur. Semut tadi. Kita macam itulah duduk atas muka bumi. Kayaknya besar mana? Halus je pun. Tu pun berjalan dengan sombong, bercakap dengan sombong, ego, takabur. Apa-apa. Tak ada apa pun. Itu. Baik. Kerana bahawasanya engkau itu tiada boleh engkau koyak bumi dan tiada engkau sampai bukit tinggi. Hang tak sampai ke kepala hang tak cecah bukit pun. Makna jangan engkau takabur, kerana takabur engkau itu tiada boleh masuk dalam bumi dan tiada boleh sama tinggi bukit. Tidak boleh sama tinggi bukit. Bila kita naik bukit, gagah naik atas bukit, duduk atas puncak bukit, rasa kerdilnya kita. Kita duduk di bawah bukit, lenggak tengok gunung, rasa halus je kita. Hang takabur, hang tak boleh setinggi gunung. Hang takabur, hang pijak bumi tak merekah pun. Bumi tak merekah, tak ada apa pun bumi. Umpama kita ni semut. Yang orang takabur ni umpama semut merah tu nak gigit kaki orang. Ulun lah nak gigit, orang kaih dengan jari je, hancur. Allah Subhanahu Wa Ta'ala benci orang takabur. Tu Nabi sebut, siapa-siapa ada takabur dalam hati dia, walaupun sebesar debu yang kecil, wajib neraka, haram syurga. Nah itu. Habis. Kullu dzalika kana sayyi'atun 'inda rabbika makruha. Bermula tiap-tiap demikian itu adalah kejahatan pada sisi Tuhan engkau. Bermula tiap-tiap itu adalah kejahatan di sisi Tuhan engkau. Apa dia? Tiap-tiap adalah demikian itu. Tiap-tiap perkara itu kejahatan di sisi Tuhan. Jahat di sisi Tuhan. Apa dia? Yang kita belajar lepas dah. Sampailah ayat tadi. Apa dia? Mula-mula durhaka pada ibu bapa. Kalau tuan-tuan ingat balik, jahat di sisi Allah Ta'ala. Jangan durhaka. Yang lagi, membazir. Jahat di sisi Allah Ta'ala, membazir. Jangan membazir. Lagi apa ada lagi? Bakhil, kedekut. Ini semua hak lepas dah ni. Kedekut. Jahat di sisi Allah Ta'ala, jangan kedekut. Jangan kedekut. Saya katalah derma, infak, bagi sakat mana kita ikhlas. Jangan bagi sampai kita menyesal. Sebab tu saya sebut dah, setengah puluh ceramah tuan-tuan. Siapa-siapa ni kita nak buat wakaf derma ni, pakatlah derma. Siapa pakai cincin gelang rantai, buka cincin gelang rantai tu, buhlah tabung tu. Ceramah dengan penuh semangat. Orang perempuan ni pula cepat terpengaruh. Dengan penuh semangat, dia pun penuh semangat pun membuka habis rantai dia, cincin dia putuk masuk dalam tabung. Balik di rumah teriak, dia ingat rantai tu. Tak betul. Balik di rumah fikir dulu Ustaz. Fikir tu. Jangan masa tu kita buat fikir lah. Itulah pakai apa dah. Duduk di rumah pun takut, rantai cincin apa semua. Balik main lain bagi. Main lain bagi. Nah itu. Jangan kedekut.
Jangan kita boros. Boros ni maksud kita bagi sampai kita menyesal. Bagi ikhlas dulu hati kita. Itu putih urai panjang dah. Urai panjang semua tu. Baik. Lepas tu zina. Jangan dekat dengan zina. Minggu lepas kita baca dah tu, membunuh anak takut papa. Jangan. Rezeki anak rezeki kita. Panggil. Lagi makan harta anak yatim. Jangan makan harta anak yatim. Lagi masuk ayat tadi, curang dalam perniagaan, timbang, sukat, tipu. Itu. Lagi tidak tunai. Baik. Tidak tunai janji. Pun kita baca dah dulu. Tak tunai janji. Berjanji suka janji. Itu. Lepas tu menurut apa saja tidak berfikir. Kata dia, ikut saja, tak fikir apa dah. Pakai ikut orang nak kata apa kata, orang nak buat lagu mana buat. Dia sendiri ada otak tak berfikir. Hak tadi. Lagi sombong. Ada berapa situ sebelah akhlak muslim tadi. Kullu, kesemua itu. Faham balik. Yang sebelah tadi ni, zalika kana sayyi'ahu 'inda rabbika makruha. Bermula tiap-tiap demikian itu adalah kejahatan pada sisi Tuhan engkau. Apa kejahatan? Yang dibencikan. Allah benci. Allah Ta'ala benci. Gitu. Apa dia hak tadi lah, takkan nak ulang. Tu semua hak kita belajar Allah benci. Jangan buat semua tu. Kalau buat bertobatlah. Anak yatim jaga bagi elok. Jangan membazir, jangan kedekut, jangan boros. Semua sekali itu. Jangan tipu dalam sukatan dan timbangan. Hak kita belajar tadi apa semua. Jangan kamu ni ikut orang tak apa fikir apa semua. Fikir dulu dalam bab apa pun. Kadang-kadang dalam bab agama orang mempergunakan kita. Benda yang tak ada dalam agama dia kata ada. Macam kata tadi dah. Itu. Fikir sama. Kadang-kadang sampai benda tu tak logik. Tak logik. Nak pergi haji, nak pergi umrah, orang tipu kita. Dengan harga-harga yang tak logik. Allah benci. Itu. Baik. Kullu dzalika kana sayyi'ahu 'inda rabbika makruha. Bermula tiap yang demikian itu adalah kejahatan pada sisi Tuhan engkau yang dibenci. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Bermula demikian itu setengah daripada barang diwahi kepada engkau oleh Tuhan engkau, ya Muhammad, daripada hikmah. Bermula demikian itu nasihat-nasihat yang kita belajar berapa minggu dah tu. Dalam surah Isra ni, nasihat daripada Tuhan engkau. Itu. Bermula demikian itu setengah daripada barang diwahi kepada engkau oleh Tuhan engkau, ya Muhammad, daripada hikmah. Daripada hikmat. Banyak hikmat. Hikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi benda yang ada dalam Al-Quranul Karim. Setengah daripada demikian itu ialah nasihat-nasihat terhadap umat Islam tadi. Hikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita belajar, kita dapat hikmah daripada Allah Taala. Itu cerita dia. Ingat. Tengok dah. Jangan membazir, jangan kedekut. Jangan bakhil. Tengok. Dia sebut dua tu. Lepas tu jangan boros. Jangan boros. Makna kita pandai-pandai lah timbang. Itu nama dia hikmat. Itu nama hikmat. Macam nega tadi. Jujur dalam sukatan dan timbangan. Nanti orang puas hati kat kamu. Bila orang puas hati kat kamu, kamu nego lagi maju. Nego lagi maju apa semua. Kamu boleh buka banyak cawangan. Buka banyak cawangan apa semua. Itu hikmah untuk maju. Tak payah dia pergi cari pelaris sana pelaris sini. Ini pelaris dia. Hikmah tu. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka makna hikmah makrifah hak Allah Taala bagi zatnya dan mengenal kebajikan bagi amalannya. Maka makna ayat yang diwahi kepada engkau kepada mana wahyi ayat yang diwahi kepada engkau itu daripada wala taj'al ma'allah ilahan akhar sampai ayat ini. Mula kita sebut jangan sembah Allah dan jangan sembah la taj'al ma'allah, jangan sembah berserta Allah Tuhan yang lain. Pertama sekali mula dengan akidah yang betul, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Lepas tu yang tadi
Jangan durhaka ibu bapa, jangan membazir, jangan boros, jangan kedekut, jangan dekat dengan zina, jangan bunuh anak, jangan makan harta anak yatim, jangan tipu dalam perniagaan, jangan tidak tunai janji, jangan ikut orang buta tuli, jangan sombong. Ini hikmah daripada Allah Ta'ala. Hidup kamu bahagia. Tak payah cari tip-tip yang lain nak bahagia. Ikut apa yang Allah sebut dalam Quran, kamu dapat hikmah. Apa hikmah? Kamu jadi orang cerdik. Duduk atas dunia. Di dunia kamu aman, tenteram. Di akhirat kamu bahagia. Kalau kamu nak. Nah itu. Baik. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Dan jangan jadi serta Allah Tuhan yang lain. Engkau sembah, maka dilontar engkau pada neraka jahanam. Dapat kekejian, lagi ditolak daripada rahmat Allah. Allah pesan lagi, jangan jadikan Allah serta Allah Tuhan yang lain. Kalau kamu sembah Tuhan yang lain, kamu dicampak dalam neraka. Dan kamu ditolak daripada mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Maksudnya macam mana? Tengok. Mula dengan mengesahkan Allah, hujung pun kena mengesahkan Allah Ta'ala. Itu dulu. Ini berbeza akhlak dengan moral. Macam kata tadi lah, orang kafir dia jujur, dia jaga anak yatim, dia hormat ibu bapa, jujur dan timbangan amalan. Dia ada sifat-sifat tadi ni, tapi dalam masa yang sama dia mensyirikkan Allah Ta'ala. Allah kata Allah campurkan juga dalam api neraka. Kita mula dengan akidah yang betul. Lepas tu lakukan akhlak-akhlak terpuji yang Allah Ta'ala sebut ni. Kamu bahagia di dunia dan kamu bahagia di akhirat. Sepatutnya kita lah kena duduk tu. Duduk tu. Cukup lengkap mak bapak jaga. Anak yatim jaga, menega jaga, sukatan jaga, timbangan, berjanji tepat, semua ada sifat ni, kamu akan dapat hikmah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Fa'asfakum rabbukum bil banin wattakhadha minal malaikati inasa wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mm-hmm.